Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi untuk hari ini kita akan tengok kepada jawapan ujian selaras 1 matematik bagi tingkatan 2. Okay, diharap semua pelajar dapat bersedia dengan kertas soalan ataupun buku untuk buat pembetulan. Okay, kita tengok sama-sama. Pertama sekali, bahagian A mengandungi 20 soalan. Okay, soalan yang pertama, negatif 3M dalam kurungan M tolak 5AB. Okey, jadi untuk soalan macam ni, pertama sekali kita kena tengok sama ada di dalam kurungan itu boleh selesaikan ataupun tidak. Jadi kita tengok M tolak 5AB. Boleh selesaikan ke tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak? Sebab dia adalah sebutan yang berbeza. Jadi kita tak boleh selesaikan. Apabila tak boleh selesaikan, maka kita akan darab yang di luar dengan yang di dalam kurungan. Apa akan jadi apabila kita darabkan 3M dengan M dan juga 3M dengan 5AB? Jadi negatif 3M darab M akan jadi negatif 3M kuasa 2. Kemudian ada negatif ni, negatif dengan negatif, jadi positif. 3 darab 5, 15. M darab AB, ini kita sambungkanlah semua sekali. ABM ataupun MAB pun tak kisah, mana-mana boleh. Seterusnya 2P darab 4P. Apabila kita darab, kita akan tengok di pertama sekali dia punya per kali dia. 2 darab 4, 8. P darab P, P kuasa 2. Jadi untuk soalan nombor 2 dia hampir sama dengan soalan nombor 19. Tengok soalan nombor 19 ya. 2P tambah 4P. Soalan nombor 2, 2P darab 4P. Beza dia hanyalah operasi darab dan tambah. Untuk operasi darab, perkali dia berubah, pemboleh ubah pun berubah. Tetapi kalau untuk operasi tambah, dia hanya berubah perkali dia ni sahaja. 2 dengan 4. Ini 2 tambah 4, 6. Pemboleh ubah dia kekal, tak berubah, P sahaja. Dia tak boleh jadi 6P kuasa 2, tak boleh. Untuk operasi tambah dan tolak. Kalau darab dan bahagi, perkali berubah, pemboleh ubah pun berubah. Okey, nombor 3, 6Q darab Q darab 3Q darab Q darab 6Q. Okey, jadi yang ini pertama sekali berubahnya perkali dia. 3, 1, 6. Jadi 3 darab 1 darab 6, 18. Q darab Q darab Q, Q kuasa 3. Okey, seterusnya negatif 6 darab 2W. Negatif 6. Jadi kita selesaikan perkali dia. Negatif 6 darab 2, negatif 12. W kekalkan. Okey, kemudian R darab R darab R. Kali dia 1, 1, 1. Jadi 1. Jawapan dia untuk pemboleh ubah dia R darab R darab R, R kuasa 3. Okey, untuk yang ni kita tengok dia hampir sama dengan soalan nombor 11. Cuma huruf yang berbeza. Soalan nombor 5 operasi darab, soalan nombor 11 operasi tambah. V tambah V tambah V. Ingat cikgu cakap tadi, apabila operasi tambah ataupun tolak, perkali dia sahaja yang berubah. Jadi perkali V berapa? 1. Perkali V 1. 1. Jadi 1 tambah 1 tambah 1, 3. V kekalkan, tak berubah. Okey, jadi nombor 6, 16Z bahagi 2Z. Ini kita selesaikan dulu perkali dia. 16 bahagi 2, 8. Kemudian Z bahagi Z. Yang ni kalau kita nak nampak lagi senang, kita buat dalam bentuk pecahan. 16Z bahagi 2 Z kan. Jadi 16 bahagi 2 dapat jawapan 8. Z dengan Z1 di atas 1 di bawah ni kita terus potong dia. Jadi tiada Z yang tinggal. Jadi tinggal 8 sahaja jawapan dia. Okey, dia hampir sama ni dengan soalan nombor 13. Kita tengok soalan nombor 13, 16Z tolak 2Z.
Jadi untuk soalan nombor 13 ni, berkali dia 16, 2. Kita tolak dulu 16, tolak 2, 14. Z dengan Z, yang Z dia tidak berubah pun boleh ubah dia masih ada lagi. Jadi jawapan dia 14Z. Okey, nombor 7, 3A tambah 2B darab 5C. Yang ni kita kena tengok dulu apa tadi punya operasi yang kita mesti buat dahulu, iaitu operasi bahagi ni. Betul, darab. Tambah biar dulu kita selesaikan sama ada pertama sekali dalam kurungan kan. Kemudian darab atau bahagi. Last sekali barulah tambah atau tolak daripada kiri ke kanan. Okey, 2B darab 5C. 3A kekalkan dulu. Tambah 2 darab 5, 10 BC. Kemudian kita tengok 3A tambah 10 BC, 10 BC boleh selesaikan ke tidak? Ingat sebutan yang berbeza. Yang ni ada A, yang ni ada BC. Jadi sebutan yang berbeza, tak boleh selesaikan. Jadi itu sahaja untuk nombor 7. Itu je jawapan dia. Tak payah nak tambah lagi. Dia hampir sama ni dengan soalan nombor 20. Kita tengok terus soalan nombor 20. Tetapi dia letak kedudukan darab yang berbeza. Darab ni berada di depan. Jadi kita selesaikan 3A darab 2B. 3 darab 2, 6. A darab B, AB. Tambah 5C. Ini pun sama juga, sebutan yang tidak serupa. 6AB dengan 5C tak boleh diselesaikan. Jadi tinggal je macam tu. Itu je jawapan untuk nombor 20 dan nombor 7. Itu je jawapan dia. Okey, seterusnya nombor 8. Yang ni pun sama juga yang atas ni. Kita selesaikan dulu yang operasi darab. 5 darab 2M 10M. Tetapi dia adalah sebutan yang serupa dengan M dengan 10M. Jadi kita masih boleh selesaikan. M tambah 10M. M tu kali dia bertemu 1. Jadi 1 tambah 10, 11 M. Okey. Okey, seterusnya 3A darab B. Yang ini kita selesaikan dalam kurungan dulu. Dalam kurungan dulu apa dia? Dia akan jadi A darab B, AB. Jadi buka kurungan. Terus buka saja. 3 AB. Yang ini dah hampir sama dengan soalan nombor 15. Tengok. Dalam kurungan ni boleh selesaikan ke tidak? A tambah B. Sebutan yang berbeza, tak boleh diselesaikan. Tak boleh selesaikan, kita darabkan tu di luar dengan di dalam. Jadi 3A tambah B, 3 darab A, 3A tambah 3 darab B, 3B. Jadi tak boleh selesaikan, sebutan yang berbeza, 3A dengan 3B. Jadi B aja. Itu sahaja jawapan untuk 15. Okey, seterusnya 10. W tolak W. Kita tengok di depan W tu apa? 1. Di depan W 1 juga kan. Jadi 1 tolak 1, kosong. Jadi tak ada dah. Terus tak ada, kosong pun tak ada, W pun tak ada. Kecuali kalau kita tolak tu masih ada baki lagi, jadi W kena letak. Contohnya 2W tolak 1. Jadi tinggal 1, W kena tulis time tu. Tapi sekarang kalau dah kosong, kosong je lah kan. Okay, dia hampir sama dengan soalan nombor 18. Tengok operasi yang berbeza. Tolak. Nombor 18 ni bahagi. Kalau untuk 18, kita tukar kepada bentuk pecahan. M bahagi M. Jadi apabila kita potong, apa yang tinggal? Masih lagi 1 bahagi 1 kan. 1/1. Jadi apa dia? Kena letak 1, bukan kosong. 1, okey. Seterusnya nombor ini sebelah sini dah siap dah. Nombor 12. Yang ini kita selesaikan darab dulu. M darab 5, 5M tambah dengan 2M, 7M. Okey, 6A bahagi 2. Kita 6 bahagi 2, 3A ada lagi. 3A tolak 5A, 3 tolak 5, negatif 2A. Okey, negatif 6 tambah 2W. Boleh selesaikan atau tidak?
sebutan yang berbeza tidak boleh diselesaikan. Jadi kekala memang tak boleh diselesaikan. Inilah jawapan dia. Sama macam soalan. Okey, seterusnya 3Q tambah Q tambah 6Q. Dia hampir sama tadi dengan soalan nombor 3 tadi kan. Tapi yang ni 3 tambah 1 tambah 6. Dia apa? 10. Q1 sahaja, jangan buat Q cos 3 pula. Okey, jadi untuk soalan bahagian A, awak betul satu soalan dapat satu markah ke semua sekali. Jumlah dia adalah 20 markah kalau betul lah setiap soalan. Kalau salah, boleh kira sendiri, tolak satu bagi setiap satu soalan yang salah. Okey, buat pembetulan terus. Sekarang kita sambung kepada soalan bahagian B. Kita besarkan sikit. Okey, untuk soalan bahagian B, pertama sekali, kenal pasti pola bagi jujukan nombor yang berikut. Soalan ni dia bagi satu set number, kemudian kita kena cari pola untuk menentukan nombor seterusnya. Okey, jadi soalan dia pertama A, 8, 13, 18 dan 23. Okey, jadi 8, 13, 18, 23. Pertama sekali kita kena menentukan sama ada nombor tu menaik ataupun menurun. Untuk soalan A, menaik ke menurun? Soalan dia menaikkan nombor dia. Nombor adalah bentuk menaik. Okey, kalau menaik, kemudian kita tengok menaik dia ada dua, sama ada tambah ataupun darab. Dia ada dua untuk kalau menaik. Jadi kita kena cek satu-satu. 8, 13, 18, 23 kan. Jadi pertama sekali kita cek operasi tambah dulu, sebab dia ada dua. Kalau menaik ni sama ada tambah ataupun darab. Jadi kita cek dulu 8 pergi kepada 13, cek tambah dulu kan. Jadi 8 nak pergi kepada 13 tambah 5. 13 nak pergi kepada 18 pun tambah 5 juga. 18 nak pergi kepada 23 pun tambah 5 juga. Jadi sekarang semua sama. 8 nak pergi kepada 13 tambah 5, nak pergi kepada 18 tambah 5, nak pergi kepada 23 pun tambah 5 juga. Jadi pola dia adalah sama ada awak tulis tambah 5 kepada nombor sebelumnya ataupun paling ringkas dekat buat je positif 5 ataupun tambah 5, ataupun kalau nak tulis menambah 5 kepada nombor sebelumnya pun boleh juga. Janji kita faham apa yang kita tulis tu. Okey, seterusnya 25, 2/3, 20, 2/3, 15, 2/3, 10, 2/3. Okey, sekarang dia dalam bentuk pecahan kan, nombor bercampur. Tetapi kita tengok dia punya pecahan dia sama je kan. Jadi untuk lebih clearkan kita punya view kita, kalau sama macam 2/3, 2/3, 2/3, 2/3 sama je kan. Kita potong dulu sekejap. Takut mengelirukan kita kan. Jadi tinggalnya nombor berapa? 25, 20, 15 dan 10. Agak lagi senang nampak kan. Jadi 25, 20, 15, 10. Nombor tu makin menurun. Kalau menurun ada dua, satu tolak, satu bahagi. Kita try dulu yang paling mudah, itu tolak 25 kepada 20, tolak 5 kan. Kepada 15 tolak 5, kepada 10 tolak 5 juga. Jadi pattern dia adalah tolak 5 kepada nombor sebelumnya ataupun menolak 5 kepada nombor sebelumnya. Okey, seterusnya C. -3, -2, -1 sifar. Ini nombor ni menaik ke menurun? Ini tricky sikit kan. Jadi kalau kita faham garis nombor, maka kita akan tahu nombor ni sebenarnya adalah menaik, bukan menurun ya, sebab ada negatif tu. Jadi kalau menaik hanya ada dua operasi, iaitu tambah dan darab. Jadi kita nak guna yang mana? Bayangkan garis nombor kan, dia bergerak ke kanan. Jadi tambah satu kan, sebab bezanya satu sahaja. Jadi yang ni soalan ni tak menyusahkan sangat. Janji awak faham pergerakan naik ke menurun. Kemudian kalau naik operasi apa? Macam ni kan, soalan A menaik operasi tambah, soalan B turun operasi tolak,
Soalan C, naik operasi tambah juga. Ingat, kalau menaik 2 operasi saja, tambah dan darab. Kalau menurun pun 2 operasi saja, iaitu tolak dan bahagi. Okey. Okey, seterusnya soalan kedua. Rajah menunjukkan satu sebutan iaitu 8M. Isikan faktor-faktor bagi 8M dalam ruangan kosong di bawah. Okey, pertama sekali kita kena cari dulu semua faktor bagi 8M ni. Semua faktor. Pertama sekali, kalau 8M mesti bermula daripada 1 darab diri dia sendiri kan. 1 darab 8M mesti bermula daripada 1. Okay, kemudian berapa lagi? Apa dia lagi? 2 darab 4M kan. 2 darab 4 8M kan. Kemudian 8 darab M kan. Lagi 4 darab 2M. Banyak kan. Cuba lagi kita ubah suai. Ada lagi ke tidak? Maksudnya ini semua ni adalah faktor bagi 8M. Maksudnya semua ni 1, 2, 8, 4, 8M, 4M, M, 2M. Maksudnya banyak. Ada berapa sekali semua faktor dia? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faktor. Tapi ruangan kosong ni dia bagi betul 4 je kan. Jadi awak tanda mana-mana pun di antara ke-8 ni. Sama ada awak tulis 1 pun betul, tulis 2 pun betul, 8 pun betul, 4 pun betul, 8M pun betul, 4M pun betul, M pun betul, 2M pun betul. Mana-mana 4 daripada jawapan yang 8 ni. Okey, jadi kalau awak betul 4, sini betul, sini betul, sini betul, jumlah kesemua soalan dia adalah kesemua markah adalah 4 markah. Janji pilih daripada 4 jawapan ni. Okey. Okey, seterusnya soalan 3. Isi bulatan yang kosong dengan nilai yang betul. Okey, ni apa dia ni? Apa dia ni? Bentuk-bentuk nombor macam ni. Ni apa dia ni? Ini bentuk nombor kita panggil dia apa dia? Segi 3 Pascal. Ingat lagi ke tidak? Segitiga Pascal. Jadi nombor yang di atas hasil tambah dia akan membawa kepada nombor yang di bawah. Contohnya 1 tambah 1 akan menghasilkan 2. Betul, 1 sebelah kiri dan 1 sebelah kanan ni. 1 yang sebelah kiri dan sebelah kanan ni semua nombor dia adalah 1. Dia tak berubah. 1. Ini tu satu kita tahu. Di sebelah kiri dan kanan dia punya hujung dia tetap 1. Bagil sampai macam mana bawah sekalipun tetap 1. Tapi yang berubahnya apabila nombor yang di bawah dia. Contoh ni 1 tambah 2. Jadi jawapan dia 3 kan. Sama juga untuk yang sebelah tu. 2 tambah 1. Jawapan dia 3 juga. Itu kotak yang di bawah. Buat sama je tadi kan. 3 tambah 3. Jawapan dia 6. Tapi tu yang di bawah tu. Tengok nombor yang di atas dia. 4 dengan 6. Jadi jawapan dia 10. Yang sebelah tu pun sama juga. 6 tambah 4. Jawapan dia 10. Okey. Jadi awak betul semua sekali. Ini cikgu kulluhum ni. Kalau betul semua sekali dapat 3 markah. Kemudian salah 1 ataupun 2 tolak 1 markah. Kemudian kalau banyak-banyak ni betul 1 sahaja dapatlah 1 markah. Okey. Seterusnya nombor 4. Rajah menunjukkan 2 jujukan nombor X dan Y. Isi bulatan yang kosong dengan nombor yang sesuai untuk melengkapkan jujukan nombor itu. Okey, sekarang dia ada 2
jujukkan nombor. Okey. Ni. Yang pertama ni yang sebelah kiri ni. X ni. 9, 18, 27, 0, 45. Dan satu lagi yang sebelah kanan Y ni. Tapi dia berkongsi satu nombor iaitu 27. Kan. Untuk X 9, 18, 27, 0 dan 45. Manakala untuk Y pula tadi 1, 8, 27, 0, 0. Okay, pertama sekali kita selesaikan untuk yang X 9, 18, 27, 36. Ini macam mana ni? Ini sifir 9 kan. 9, 18, 27. Kan tengok je tu, kita boleh nampak kalau biasa sifir kan. Sebab tu mesti kena ingat betul-betul sifir tu. Jadi 9, 18, 27, 36. Jadi dalam bulatan yang pertama ni 36. Ingat X ni adalah gandaan 9 ataupun sifir 9. Okey, kemudian untuk Y 1, 8, 27. Ini apa dia ni? Kalau nak tambah, jauh tambah tu kan. 1 tambah 7, 8, 8 tambah berapa tu? Jauh beza dia kan. Jadi kita tak boleh guna tambah. Ini adalah nombor yang awak belajar di tingkatan 1. Nombor apa dia? Nombor kuasa 3 sempurna. 1 kuasa 3, 2 kuasa 3, 3 kuasa 3 kan. 1 kuasa 3 1, 2 kuasa 3 8, 3 kuasa 3 27. Jadi seterusnya pun ingat 4 kuasa 3, 5 kuasa 3, 4 kuasa 3 64, 5 kuasa 3 125. Jadi di sini 64, di sini 125. Kita kena tahu apa yang membentuk nombor seterusnya. Kalau ada lagi nombor 6 kuasa 3, 7 kuasa 3 kan. Okey, dan last sekali untuk soalan bahagian B. Isi tempat kosong dengan nilai yang sesuai. Jadi yang ni kita kena tengok. Apabila kita buka kurungan, dia akan darab dengan yang di dalam. 5Pi darab ni dapat berapa? Jadi kalau kita apa tu? Kita ni. Pertama 5Pi darab berapa sama dengan dia akan jadi jawapan ni lah. Ni kan? 10Pi. Manakala yang kedua 5Pi darab negatif. Sebab ni negatif, okey, kita terus biar je negatif tu. Sebab yang sebelah sini pun ini pun negatif juga kan. Jadi dapat jawapan berapa kan? Jadi kita 5Pi darab 10Pi. Apa yang menghasilkan jawapan 10Pi? Pi tetap sama. Jadi berbezanya adalah 2 sahaja. 5Pi darab 2, 5 darab 2 10 kan. Sebab Pi tak berubah, Pi tetap sama. 5Pi darab 2 sama dengan 10Pi. Ataupun awak boleh buat juga macam ni. Kosong tadi sama dengan 10Pi bahagi 5Pi. Kenapa bahagi? Sebab 5Pi di depan darab, belakang jadi bahagi. Dipotong sebab sama. 10 bahagi 5 tinggal ada 2. Di dalam jawapan 2. Okey, kemudian yang seterusnya 5Pi darab PQ. 5 darab 1 ini terus direct 5. Pi kuasa Pi darab Pi, Pi kuasa 2 Q soal 5Pi kuasa 2 kemudian Q. Pi kuasa 2
Q. Jadi awak betul 1, 2 dapat 2 markah. Betul dapat 2 markah. Yang atas tadi 3 markah kan. Jadi ada 3 tempat kosong tu. 36, 64, 125. Betul dapat 3 markah. Jadi semua sekali untuk bahagian B. Bahagian B berjumlah 15 markah semua sekali. Kalau betul lah semua sekali 15 markah. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada soalan yang betul bahagian C. Okey, pertama sekali kembangkan. Jadi ada 2 kurungan. Pertama X tambah 4 dan yang kedua X tambah 6. Jadi apabila kita nak buka kurungan, kita kena tahu apa darab apa. Okey, pertama sekali yang nak didarabkan adalah X darab X. Kemudian yang kedua X darab 6. Yang ketiga 4 darab X. Dan yang last sekali 4 darab 6. Kita kena tahu dia punya susunan dia kan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Okey, apa dia hasil dia? Yang pertama, dia akan jadi X kuasa 2 tambah 6X tambah 4X tambah 24. Jadi kita tengok apa dia lagi yang boleh diselesaikan kan. Jadi yang ni ikut sebutan yang serupa. 6 tambah 4X dia akan jadi 10X kan. Jadi inilah jawapan untuk soalan A. Okey, yang kedua soalan B. Ini apabila ada kedua kurungan, satu kurungan tapi ni tengok ni. Ni kuasa 2 ni kan. Kuasa 2 tu maksudnya dia ada 2 kurungan yang sama. Jadi kita akan jadikan dia 2 kurungan dengan isi kurungan tu adalah isi yang sama, M tambah 3, M tambah 3. Rupanya sama macam soalan sebelumnya. Kita tengok mana kita nak darabkan. Pertama sekali M darab M, M darab 3, 3 darab M, 3 darab 3. Jadi M kuasa 2 tambah 3M tambah 3M tambah 9. Ada lagi yang boleh selesaikan? Ada ni kan, 3M dengan 3M. Jadi dia akan jadi 3 tambah 3M jadi 6M. Jadi dah tak boleh selesaikan. Jawapan dia M kuasa 2 tambah 6M tambah 9. Okey, itu untuk soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 2, 6S kuasa 2 tolak 18S. Okey, yang ni dia adalah terbalik daripada soalan nombor 1 tadi. Nombor 1 tadi kembangkan. Ini adalah faktorkan. Kalau kembangkan maksudnya kita nak hilangkan kurungan ataupun buang kurungan. Tapi faktor ni maksud dia daripada tak ada kurungan, kita nak bina ataupun buat kurungan. Tengok soalan nombor 2 ni kan, tak ada kurungan. Tapi jawapan dia akan jadi ada kurungan. Okey, pertama sekali tengok dia punya nombor. Dia punya nombor dia kan 6 dengan 18. Ada nun sifat yang sama ke tidak? Jadi kita selesaikan satu-satu. Mula-mula kita tengok nombor 6 dengan 18 ada dalam sifar 6. Jadi kalau ada dalam sifar 6, kita bawa keluar 6. Dia akan jadi 6 dalam kurungan S kuasa 2 tambah kenapa 3? Sebab 18 kan. 18 bahagi 6 dapat jawapan 3. Silap tu, itu bukan tambah tu, ini operasi tolak ni. Ini bukan tambahan. Ini operasi dia adalah tolak. Jadi S kuasa 2 tolak 3S. Kemudian tengok pula dia punya huruf S. Ada di depan satu, di belakang satu kan. Jadi kita keluarkan juga S. Jadi 6S dalam kurungan S tambah 3. Bukan tambah ni, tolak. Betul kan. S tolak 3. Jadi jawapan dia kita dah keluarkan 6, kita dah keluarkan S pun kita dah keluarkan. Jadi jawapan dia adalah 6S dalam kurungan S tolak 3. Okey. Okey, soalan B, M kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Yang ni awak kena ingat rumus. Dia ada satu rumus special untuk soalan berbentuk macam ini, operasi tolak dan kedua-duanya adalah kuasa 2. Apa dia rumus dia? Ni tengok ni.
A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tolak B dalam kurungan satu lagi A tambah B, ataupun A tambah B di depan, A tolak B di belakang pun sama juga. Jadi sekarang A kita apa dia? A kita adalah M, B kita adalah 4. Kita tukarlah. A itu tukar kepada M, B tukar kepada 4. Dia akan jadi M kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 sama dengan M tolak 4 M tambah 4. Jadi itu jawapan dia. Okey. Tengok soalan nombor 2. Daripada tak ada kurungan, jawapan dia akan jadi ada kurungan. Itu tujuan kita faktorkan. Okey. Seterusnya soalan ketiga. Rajah menunjukkan susunan wang shilling 50 sen yang dikumpul oleh Haikal pada setiap hari. Jika Haikal dapat menyusun wang shilling 50 sen tersebut mengikut pola seperti di atas secara berterusan, berapakah jumlah wang yang berjaya dikumpul oleh Haikal dalam RM selepas seminggu? Dia nak ni seminggu ni kan. Jadi ini dah berapa hari dah? Ini hari pertama, ini hari kedua, ini hari ketiga, ini hari keempat. Jadi kita kena cari hari yang kelima berapa, hari yang keenam berapa, dan last sekali hari yang ketujuh. Masalahnya hari pertama berapa? Kita tengok tu 50 sen tu maknanya 1 shilling. Tapi ada berapa shilling? Ada 2 kan. Jadi berapa? RM1 kan. Hari yang kedua bilang tu kan 1, 2, 3, 4, 5 RM2.5. Kira bilangan shilling tu 1, 2, 3. Kemudian hari ketiga kita dapat RM4. Kira bilangan shilling tu kan. Hari yang keempat kita dapat RM5.5. Tapi hari yang kelima kita tak tahu. Tak ada dia bagi gambar kan. Jadi kita kena tengok dia punya corak pola dia kan. Macam mana nak cari pola? Daripada hari yang pertama kepada hari yang kedua, apa yang berlaku? Daripada RM1 kepada RM2.5, apa yang berlaku? Dia bertambah kan? Bertambah dengan berapa keping shilling? Itu yang kita nak tahu. Jadi daripada RM1 nak pergi kepada RM2.5, dia kena tambah RM1.5 kan? Sama juga daripada RM2.5 nak pergi kepada RM4, sama juga dia kena tambah RM1.5. Daripada RM3 kepada daripada RM4 kepada RM5.5 pun dia kena tambah RM1.5. Jadi semua dia akan tambah RM1.5. Setiap hari kepada hari seterusnya RM1.5 kan. Jadi hari kelima agak berapa? RM5.5 tambah RM1.5 dia akan jadi RM7. RM7 tambah RM1.5 lagi, jadi RM8.5. RM8.5 tambah RM1.5 lagi pada hari ketujuh, dia akan dapat mengumpul RM10. Tetapi dia kata berapakah jumlah wang? Jumlah wang yang berjaya dikumpul oleh Haikal selepas seminggu. Jadi apa kita kena buat? Tambahkan ke semua sekali. RM1 tambah RM2.5 tambah RM4 kan. Jadi akan jadi tu RM1 tambah RM2.5 tambah RM4 tambah RM5.5 tambah RM7 tambah RM8.5 dan last sekali tambah RM10. Jadi dalam seminggu Haikal akan berjaya mengumpul RM38.50. Okey. 3 markah. Jadi kalau awak betul yang ni 1 markah, ini 1 markah, ini 1 markah. Dapat 3 markah penuh. Okey. Soalan last sekali nombor 4. Rajah menunjukkan sebuah segi 4 tepat dengan panjang A dan lebar B. Nombor 1, tulis rumus bagi perimeter rajah P dalam sebutan A dan B. Okey, dia bagi apa dia ni? Dia bagi segi 4 tepat. Panjang dia A, lebar dia B. Habis tu yang bawah ni, yang sebelah kanan, oleh sebab dia segi 4 tepat, bawah dia pun akan jadi A, kanan ni pun akan jadi B juga. Sama kan. Okey, nombor 1, rumus bagi perimeter rajah dan diwakilkan kepada P besar. Okey, perimeter, apa maksud perimeter? Perimeter adalah
ukur kelilih ataupun jumlah panjang sisi. Kita tambah semua sekali. Macam mana? Kita tambahkanlah yang dia bagi tu dalam huruf, jadi kita tambahkan huruf A tambah B tambah A tambah B. Jadi apa akan jadi? A tambah A 2A, B tambah B 2B. Jadi itulah sahaja jawapan dia. Ini je kan? Dia kata dalam sebutan A dan B kan. Jadi A mesti ada, B mesti ada dalam kita punya jawapan. Okey, nombor 2, dengan menggunakan rumus. Jadi daripada yang kita dapat tadi ni, kata cari nilai P jika diberi A sama dengan 5, B sama dengan 1.5. Jadi mesti jawab dulu soalan 1, baru kita boleh selesaikan soalan kedua. Dengan kita gantikan tempat A ni, ni kita gantikan dengan 5, tempat B ni kita gantikan dengan 1.5. Nampak tu? 2 dalam kurungan 5 tambah 2 dalam kurungan lagi 1.5. Daripada mana? Daripada soalan kan? A sama dengan 5, B sama dengan 1.5. Kemudian selesaikan. 2 darab 5, 10. 2 darab 1.5, 3. Jadi last kali awak akan dapat 13. 4 markah. Soalan pertama 1 markah, 2 markah, gantikan 3 markah dan 4 markah. Jadi awak dah boleh kira semua sekali markah yang awak dapatkan. Dah boleh agak dah berapa jumlah untuk markah keseluruhan yang awak dapat. Okey. Yang penting yang mana salah buat pembetulan terus. Okey, sehingga kita berjumpa lagi.